Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ftahna ababal khairat, Allah ftahna ababal ilm wa ababal jannah. Allah faqihna fid din wa alim ta'wil. Allah faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allah rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, hari ini kita diberi peluang lagi untuk menyambung pengajian dari kitab Ta'lim al-Ta'lim Tariqat Ta'allum ini, karangan Syekh Burhanul Islam Zarnuji asalkan tahun yang lalu. Namun kita alhamdulillah diberi peluang bermanfaat daripadanya. Kita masih di fasal yang kelima yang bertajuk bersungguh-sungguh mencari ilmu. InsyaAllah pagi kita habiskan tajuk kelima ini. Dan minggu depan kita masuk tajuk yang ke-6, itu permulaan pengajian, kadarannya dan susunannya. Sekadar ulangan, kita sebut dalam minggu lepas kata-kata syair bunyi, hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Ini sekadar ulangan. Hidupan hati dengan ilmu, hidupnya hati itu dengan ilmu, olehmu dengannya dengan ilmu itu. Mati hati dengan kejahilan, maka jauhkan. Hati kita ni hayat, hidup kerana ada ilmu, dan hati itu mati dan sebab tidak ada ilmu. Malah ada ungkapan di tempat lain disebutkan bahawa hayatul ruh bil jasad, wa hayatul jasad bil ilm, fadil ilmi bil amal, fadil amal bil ikhlas. Ruh kita ini hidup, jasad kita hidup sebab ada ruh. Ruh ini hidup berperanan kerana ada ilmu. Ilmu berperanan kerana kita beramal. Amal peranan kerana ikhlas. Ikhlas itu pada hati. Hati yang ikhlas ini sumber asal dari ilmu. Ilmu yang diamalkan itu mencerahkan, menyinarkan hati. Itu kaitannya. Maka sebab tidak dapat dielakkan daripada ilmu, amal, hati. Hati ini bersih, hati ini akan bersinar kerana ada ilmu. Ilmu yang diamalkan dengan ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut oleh Syekh juga sampai pengertiannya bahawa ingatlah bahawa ilmu itu pangkat yang paling tinggi. A'la ratbatan fil maratib, setinggi-tinggi martabat dan martabat ini. Al-ilmu a'la ratbatan fil maratib. Ilmu pangkat tinggi sekali. Kalau tidak punya jawatan, tidak pangkat kebasan duniawi, tapi dia ada ilmu, dia tertinggi pangkatnya. Dan pangkat tanpa ilmu milik manusia orang biasa. Man dunahu izzul ula fil mawakib. Ramai berpangkat tapi tidak ada ilmu. Ada yang berilmu tidak ada pangkat. Yang ini ramai. Maknanya orang yang ramai itu belum tentu ada ilmu. Berpangkat tinggi juga belum tentu berilmu. Orang berilmu belum tentu berpangkat. Pangkat tinggi disanjung duniawi, tidak ilmu, tidak ada pangkat, jadi kenali pun tapi dia berilmu. Mana kita mau? Kita mau yang berilmu, yang beramal dan ikhlasi, walaupun tidak ada pangkat apa-apa. Malah pangkatnya sementara, tak boleh ke mana-mana. Cuma kalau Allah takdir yang kita baik, ialah kedua sekali. Ada ilmu, ada pangkat, ada kedudukan, Masya Allah. Cuma lazimnya pula bila berpangkat, berkedudukan, lupa pula untuk menekuni ilmu. Dia belajar ilmu daripada asasnya, daripada mestinya,
Lepas jawatan yang tidak kaitan dengan ilmu, pengurusan, pentadbiran sebagainya. Lupa ilmu yang asas ini. Lupa ilmu berkaitan dengan akhirah misalnya. Amat rugi. Maka sebab itu, khusus pada pelajar, belajarlah ilmu sehebatnya, sedalam-dalamnya, seluasnya. Ambil jawatan apapun yang disyarat, yang harus dipersyarat. Tapi ingat, jangan jasanya lupa ilmu. Cari ilmu, usahakan ilmu, menyampaikan ilmu, insyaAllah. Apa jawatan kita pegang, pada mana pun kita akan hilang ilmu. Tapi pegang jawatan yang berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, kita tidak ulangi pula, kita akan hilang ilmu itu. Saya ulangi lagi bacaan lain. Ilmu itu cahaya dan cahaya. Wa nur, kullu nur, yahdi min al-amal. Yahdi min al-amal. Ilmu itu cahaya bercahaya. Dia bertunjuk pada yang buta. Buta apa? Buta ilmu. Buta hati. Ilmu itu nur, ilmu cahaya. Dan cahaya tak akan masuk jiwa-jiwa kotor. Cahaya ini tak akan masuk jiwa kotor. Cermin yang dapat disuluh dengan terang, itu kan cermin yang tidak ada kabus, tidak ada kabut, tidak ada asap, tidak ada apa sebagainya. Tapi kalau cermin yang penuh dengan asap, penuh kekotoran, tak menemui cahaya. Hanya hati kotor tidak akan menerima ilmu. Hanya hati yang baik, yang bersih, bisa saja dapat menerima ilmu. Dan ulangi balik bahawa bersihkan hati dengan zikir Allah, bersihkan hati muhasabah diri, bersihkan dengan beramal amal saleh, berdasarkan ilmu yang benar. Jadi, nur ul nurin yahdi anil amal, wazul jahli marrul dahri bainal ghayabib. Jadi kejahatan itu satu kegelapan. Berlindung. Dan persoalan juga kata Syekh lagi, apabila seorang berilmu ingin berbangga, idza maghtazalla dzul ilmi bi ilmi fa ilmu al-fiqh awla bi'tizar. Nak berbangga ilmu apa? Berbangga dengan ilmu fiqh. Ini kata Syekh ni. Berbanggakan dengan ilmu fiqh. Fiqh, kefahaman. Fiqh ini sangat meluas. Bukan ilmu fiqh itu ilmu fiqh. Itu bukan ilmu yang berkaitan dengan batal halal haram. Ilmu fiqh meliputi seluruh ilmu duniawi dan akhirawi. Fiqh kefahaman. Contohnya, saya mengajar syarat sah semayang katalah. Tradisinya. Belajar sah semayang seorang perempuan mesti pakai telekung. Jadi dalam minda anak-anak kita, generasi kita dan seterusnya, sah semayang itu pakai telekung. Maka sebab itu tak bertelekung tidak sah. Sebenarnya bukan telekung. Sah semayang itu dengan tutup aurat. Atas nama telekungkah atau pakaian apakah, tak kira. Maka sebab itu pernah berlaku seketika, saya masih ingat, satu kursus bagi kerajaan. Semua kami ibu, semua wanita, semua muslimat, semua akhwat. Saya sebutkan, saya belajar di sekolah rendah, di pondok, di sekolah menengah, di universiti. Tak jumpa kalimah sahnya orang perempuan sembahyang dengan telekung. Ayuh Dewan. Ayuh Dewan. Hingga ada macam-macam ustaz itu dan ini. Hingga saya hampir saya tak dapat nak kawal Dewan. Ramai sangat orang beriuh. Batang dengar. Alhamdulillah seorang pada peserta dia bangun depan kata, perhatian, tenang. Apa dia? Ustaz tidak masukkan. Begitu maksudnya ialah tentang arat. Buang faham. Saya itu faham bahawa tidak mesti namanya telekung. Mungkin baju, mungkin pakaian biasa, tapi itu arat. Boleh semayang. Maka sebenarnya sebab dia tidak fakir, tak dapat telekung, tak semayang. Sebab kita faham telekung. Sebenarnya bukan telekung, itu arat. Apa cara, bagaimanapun, dengan pakaian apapun, asal yang bersih, itu arat. Itu sebagai contoh lah. Masuk membaca Quran. Baca Quran, Masya Allah, khatam berkali-kali. Ramadan mengganda lagi. Tapi tak fakir, tak faham. Tak faqih dalam sahabat. Hatta surah Fatihah kita baca sejak sekian lama. Surah Fatihah, Al-Fatihah itu. Surah Fatihah, Alhamdulillah alamin. Semua hafal, Alhamdulillah. Tidak ada orang Islam tidak hafal rasanya lah.
pastinya insya-Allah, sebab kita baca ulang-ulangi satu hari 17 kali sekurang-kurangnya. Tapi berapa ramai yang masih belum faham makna surah Fatihah. Dia faham makna, tidak terfaqih pula, tidak tafsir pula, dan tidak meluas, dan tidak sebanyak lagi. Ini maknanya dia katakan faham, faqih lah. Termasuk juga soal-soal berkaitan dengan hukum hakam, juga contoh klasik yang saya bawanya. Contoh mudah, faqih. Ada menyebutkan bahawa tandas tidak seharusnya disebumbung dengan masjid. Juga di rumah pun. Tandas tidak sebumbung dengan masjid atau rumah. Seyogianya, selayaknya tandas itu diasingkan bumbungnya daripada rumah. Sedangkan fik berubah. Dulu tandas dikorek lubang situ, didirikan rumah tandas situ, bumbung situ, itulah. Sekarang sudah berbeza. Lubang tandasnya di sini, terongnya itu ke lubang tempat lain. Entah seberapa jauh dari itu lagi. Maka tak sama tandas dulu dan tandas sekarang. Itu maknanya surah faqih lah. Jadi benda-benda begitu dipanggil faqih. Maka sebab itu kena faqih. Fatu faqih nak guna akal. Sebab itu Islam suruh yatafakkarun, yatadabbarun, ta'qilun, ulul albab. Kalimah-kalimah ini menunjukkan, mengarahkan, isyaratkan supaya kita berfikir. Tapi tafakkur fi khalqillah. Berfikir apa yang diciptakan, bukan fikir fillah, fi zatillah. Cukuplah, maniklah cukup dengan apa yang diciptakan ini. Tengok langit, tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari, tengok bukit bukau, gunung ganang, lautan, hutan belantara, pokok-pokok, apa lagi, binatang-binatang, tengok. Tafakkaru fi khalqillah. Semuanya. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Itu dia. Berfikir. Saya pernah mengajar lukisan. Maaf, dulu tahun 80-an. Untuk sekolah untuk tingkatan 1 gitulah. Jadi saya minta pelajar melukis Gunung Kinabalu. Dan tulis satu kata-kata hikmah atau satu kata-kata yang baik di situ. Alhamdulillah. Pelajar menulis tentang subhanallah. Tulis indahnya alam. Siapakah penciptanya? Masya Allah. Kita belajar ilmu alam dulunya. Sekarang geografi misalnya. Berapa panjang sungai Nil. Panjang sungai Pahang. Sungai Miut dan sebagainya. Tak cukup. Berfikirlah. Siapa menciptakan sungai? Berapa tinggi Gunung Kinabalu? Gunung Everest? Gunung Himalaya? Tak cukup. Siapa penciptanya? Tafakkur, berfikirlah. Nah, ini maknanya itulah ilmu yang dipanggil ilmu fiqh. Masuk masa hari ini lah, masa soal arak, khamr. Asal usulnya bagaimana? Dia buat dengan tamak dengan anggol begitu. Dengan apa buatannya pun jika fungsinya sama maka dia marah. Mari kita contohlah. Dulu tidak ada ketom, sekarang ada ketom. Apa hukum minum ketum? Asal semuanya hukum harus. Tapi bila dicampur aduk dengan berbagai perkara menyebabkan mabuk, jadi haram. Sama kes yang lain katakan, apa hukum makan anjing laut? Faktanya kalimat anjing itu haram. Maka haram. Bukan, itu tidak fakih. Fakihnya mengkaji apa benda anjing itu. Makhluk macam mana? Kalau haramnya bukan kerana anjingnya, itu nama. Bukan bendanya. Begitulah. Sama nama-nama manusia juga, nama-nama orang juga. Orang Melayu biasa nama Ahmad, Muhammad dan sebagainya. Tiba-tiba nama Acong. Acong nama Cina. Dikira orang Cina lah. Orang Cina tu kafir lah. Sebab dia dalam konteks Malaysia, konteks Melayu. Luaskan lagi bahawa Acong ke Ahwa ke Aju ke Aping ke Abing ke, itu nama. Nama orang Cina, di negeri Cina. Lalu dibawa ke Malaysia, bawa ke dalam Melayu. Maka bukan nama tidak berdasar, tidak berterkaitan dengan agamanya. Maka sebab itu ini fakir itu. Dan berkaitan dengan uruf pula, ini soal kita bicarakan alam. Dan ada kalimat juga syair juga. Sebenarnya banyak syair-syair saya petik sebahagian saja, tidak ambil banyak. Sekadar untuk memperkenalkan kita yang baik ini. Jadi tentu nak dalaminya lagi, carilah guru-guru yang
yang baik, yang fakih untuk mendalaminya. Saya maklumkan kita ini banyak masyhur di Kedah, di daerah. Katakan Ustaz, di sana banyaklah yang menghadamnya. Kata Syekh fa'arun suma'arun suma'arun syiqa'ul mar'i min ajli ta'am. Pula dah. Kita masuk ini. Dan jadi orang yang bersungguh belajar jaga makan. Nak jadi fakih menjaga makan. Orang alim jaga makan. Jadi orang yang wara' jaga makan. Bukan jaga makan, tidak. Jaga makan minum. Yang pertama kena makan yang halal. Yang kedua yang tayyiban. Yang kedua jangan melampau. Halalan tayyiban. Kemudian la tusifu. Jaga yang makan yang halal, makan yang baik-baik, dan yang melampau. Padu sama ingat fakir miskin. Jadi kata terjemahnya, makan buruklah. Bila seorang ditimpa musibah kerana sebabkan makan. Matinya kerana makan banyak, alangkah malunya. Kenapa mati? Dia makan banyak sangat, sengkak. Kenapa? Alhamdulillah. Mati kenapa? Kerana lapar. Dua bagian. Lapar kerana tidak ada makanan. Dia sudah usahakan tak dapat. Dia musim musibah, musim wabak sebanyak. Moga-moga baik dia insya-Allah. Mati dalam makan kerana malas, itu hukum lain. Makin tidak mati kerana tak boleh makan sebab-sebab tu, hukum lain. Mati kerana dia sihat tapi tak boleh buat kerja, kerana terkurung, tak boleh makan, itu lain pada hukumnya. Jadi maknanya orang yang sengaja makan banyak, bersuka-suka, ini yang masalah, kata mati hina ini. Malah ada hadis Rasulullah SAW sebab sini bahawa tidak temui pula kesahihannya, tapi kita baca disebut gituan. Salasatun yubghiduhullah ta'ala min ghayyuzmin. Al-akul wal-bukhlu wal-mutakabbir. Catatan pada kata belum temui, tapi terdapat banyak hadis mengenai larangan terhadap makan. Hadis ini tidak temui kesahihannya, statusnya bagaimana, tapi banyak hadis-hadis lain membantu kebenarannya itu. Begitulah dia kurang. 3 perkara. 3 jenis manusia yang Allah murka sangat. Yubghidhumullah. Allah murka sangat. Mungkin dosa-dosa lain. 3 perkara. Yang pertama al-akul, yakni orang yang makan banyak, makan. Dia duduk di Bami, dia tahu semua mana-mana restoran Malaysia Arab yang sedap. Rasa itu, rasanya semua daripada, semua seksin. Semua present. Dia tahu, itu dia makan saja. Contoh je lah. Mana tom yang sedap? Mana itu, pikir makan. Himmatuhum butunuhum. Ceritanya mengisi perut. Ini bahaya. Allah benci sangat. Yang keduanya adalah al-bakhil, orang bakhil. Al-bakhil adu Allah, adu Rasul, ba'id min jannah wa qarib min nar. Orang bakhil kedekut, orang kedekut ini adalah musuh Allah, musuh Rasul, jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka. Malah benci dengan masyarakat, benci dengan umat. Tak dapat doa malaikat. Orang yang bakhil, malaikat mendoakan Allah memtimsikan talafa. Ya Allah, kedekut ini kerugian. Yang ketiga al-mutakabbir, orang sombong, takabur, kibria, ridai, kata Allah Ta'ala al-hadith kursi. Sifat takabur ini aku punya, siapa yang ambil ana bari minhu. Sifat Allah Ta'ala, nama Allah kita ambillah. Sifat halim, sifat ghafur, sifat syakur, sifat rahman, sifat rahim, ambillah dalam konteks kemanusiaannya. Tetapi jangan ambil sifat takabur. Hak Allah Ta'ala sendiri, yang tak bagi orang lain. Dan penghalang pada kesungguhan belajar juga, kata patah ini, dia kata apa? Al-bitnatu tuzhibul fitnah. Fitnah. Bitnah, batan, perut. Fitnah, kecintaan. Fatanah, kecintaan. Perut yang penuh dengan makanan itu akan menghalang kepada kepintaran. Tidak pintar. Jika makan, maka akhirnya dia tak fikir benda-benda yang tak kreatif pikirannya, tidak proaktif pikirannya. Sebab fikir nak makan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allah berikan ujian corona ini.
dari corona ini, COVID-19 ini. Manusia berfikir sekarang. Dulunya buka restoran. Dan buka restoran, dia buat direct selling. Dia buat online dan perniagaan misalnya. Dulunya perniagaannya sekian-sekian. Itu dia berfikir. Dulu tidak makan begini digunakan untuk. Dulu tak pandai masak, sangat pandai masak. Ini ada hikmahnya. Ambil yang positif. Think positif, insya-Allah baik. Maknanya, kerana susah itu mengajar kita untuk berbuat satu, berfikir. Senang berfikir. Lepas tu saya kata, Sa'di kata, fa'inal azizul aish bin nasabi. Azizul aish bin nasabi. Susah hidup itu. Nikmat hidup itu dalam susah. Orang yang tidak bersusah, tidak akan merasa nikmat senang. Orang tidak bersusah, tidak akan merasa nikmat senang. Orang tidak pernah sakit, tidak merasa nikmat sihat. Maka Allah bersusah sedikit untuk rasa nikmat bagi Allah bersenang. Dan nama usri yusran, nama usri yusra. Maka dia kata juga bahawa elakkan makan dengan bersama orang lapar. Orang lapar ni makan gelojok. Kita nak gelojok juga misalnya. Itu kan banyaklah yang berkaitan dengan jadilah sunnah ilmu. Setelah ringkasnya kita cubalah mungkin yang pertama-tama sekali ialah keazaman kita untuk belajar ilmu. Ada targetnya, ada objektifnya, ada tujuannya, maqasidnya. Pastikan maqasidnya ialah maradatillah, redha Allah SWT. Untuk belajar ilmu beramal dengan amal yang benar, yang sahih, amal yang sahih, ibadah yang sahih. Benar atau tidak kita jadi Allah terima ibadah sebab kita ikut syariat. Terima ibadah kerana niatnya ikhlas. Ikut syariat, ikhlas tak ikhlas niat tak dapat pahala. Ikhlas niat, ikhlas tak dapat pahala. Maka ilmu lah mengajar kita untuk semua itu. Untuk dapat ilmu, ingat, tidak semudah mendapat satu perkara lain. Kena belajar. Kalau istilah kata, bagaimana dapat sagu, kita dapat royongnya. Kena pecahkan royongnya, dapat sagu. Maka sebab itulah, dalam tajuk ini sangat penting. Kita hadam, kita ulang-ulangi supaya kita tidak lalai. Tidak lelek dalam ilmu, kena besar. Bukan ketika sekolah, di mana-mana sampai mati. Tabal alami, al-mahdillah. InsyaAllah ta'ala, minggu depan kita tajuk fasal ke-6. Tajuknya permulaan pengajian padarnya dan susunannya. Juga panjang huraiannya, saya ambil bagian-bagian tertentu saja untuk diringkaskan sekarang untuk mengenali kitab yang sangat baik ini. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.